Okey, kita sambung semula, iaitu mekanisme tindakan enzim. Mekanisme tindakan enzim ni maksudnya cara bagaimana enzim tu bertindak. Okey. Untuk mekanisme tindakan enzim, kita menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Ya, hipotesis mangga dan kunci, kita pakai konsep tu. Okey, apa maksud mangga, apa maksud kunci? Okey. Mangga adalah refer kepada enzim. Okey, enzim ni kita bayangkan dia macam mangga, bukan mangga yang makan, mangga padlock, kunci. Dan substrat ini adalah mewakili kunci. Okey. Substrat dengan enzim dia mesti sepadan. Umpama macam mangga rumah, tak semua kunci boleh buka mangga rumah tu kan? Tak semua kunci boleh buka mangga. Maksudnya kunci yang ada konfigurasi yang sepadan dengan lubang kat dalam padlock tu saja boleh buka padlock tu. Samalah macam enzim dengan substrat. Okey, di sini tengok, di sini ada dua jenis substrat. Tengok kat gambar rajah ni. A dengan B. Okey, dan enzim itu dia ada tapak aktif dia. Ni tapak aktif ni. Okey, daripada gambar rajah ni, apa yang kita dapat lihat, substrat A memang tak boleh masuk dalam enzim kat dalam gambar ni. So, substrat yang boleh ngam ataupun padan dengan enzim kat dalam gambar ni adalah substrat B. Nampak tak? So, yang ni kita panggil tapak aktif. Yang ni tapak aktif. Tapak aktif hanya ada pada enzim saja. Pada substrat tak ada. Okey, tapak aktif. Okey, apabila sudah berlakunya penggabungan ini namanya kompleks enzim substrat. Ni apabila dah bergabung, enzim dengan substrat bergabung, namanya kompleks enzim substrat. Okey, apabila berlakunya kompleks enzim substrat, maka akan berlakulah tindak balas di mana enzim tu akan berfungsilah nak buat kerja dia. Dia akan, apa yang akan berlaku nombor 3, tindak balas akan berlaku dan produk akan terhasil. Inilah produk. Produk itu akan jadi lebih ringkas. Kalau kita bandingkan produk ni dengan substrat yang sebelum ni, dia lebih kecil, lebih ringkas. Produk kemudiannya akan meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Okey, produk pun akan terhasil. Awak lihat enzim tadi, adakah berlaku apa-apa perubahan pada enzim? Tidak. Enzim kekal normal. Ataupun enzim tak berubah bentuk, enzim tak dimusnahkan. Okay. Sebab tu enzim ni kita boleh gunakan berulang kali. Sebab dia tak rosak. Lepas dia buat tindak balas, dia takkan rosak. Inilah yang dipanggil hipotesis mangga dan kunci. Jangan tersilap. Jangan tukar hipotesis kunci dan mangga. Dia jadi salah lah. Dia kena pakai istilah yang betul. Hipotesis mangga dan kunci. Okay, jadi untuk tajuk hipotesis mangga dan kunci ni, saya nak awak buat nota ni dalam buku. Mekanisme tindak balas enzim. Okey. Cuma tambah dekat sini, tambah hipotesis mangga dan kunci. Tulis sini. Hipotesis mangga dan kunci. Okey. Okay, yang ni salin. Enzim mempunyai tapak aktif yang mempunyai bentuk tersendiri yang melengkapi molekul substrat. Enzim adalah sangat spesifik. Sebab tu enzim spesifik. Enzim A boleh bertindak pada substrat A saja. Enzim B hanya boleh bertindak pada substrat B. Sebab dia sepadan. Okey. Molekul substrat melekat pada tapak aktif enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Enzim akan memangkinkan substrat. Maksudnya dia akan melakukan tindak balas pada substrat dan menghasilkan hasil tindak balas. Hasil tindak balas akan meninggalkan tapak aktif enzim. Jadinya, awak salin yang ni. Salin semua ni. Ni salin. Dan juga salin gambar rajah. Buku teks rajah 5.3. Gambar rajah ni pun nak salin. Lukiskan. Okey. Ya. Okey. Selesai untuk mekanisme tindakan enzim. Kan kita tengok pula lagi sekali, satu lagi, ada sedikit lagi. Okey.
Kebanyakan tindak balas di dalam sel, perlukan tenaga. Tenaga ni namanya tenaga pengaktifan. Semua tindak balas dalam sel memerlukan tenaga. So, tenaga ni namanya tenaga pengaktifan. Apakah tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan adalah sejenis tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Okey. Saya dah ringkaskan seperti ini. Sekejap, saya tunjukkan. Okey, contohnya. Okey, tengok gambar rajahnya. Okey, tindak balas dalam sel, semua tindak balas dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan. Tak kisahlah tindak balas pencernaan ke, tindak balas apa-apa saja ke, respirasi ke, semuanya memerlukan tenaga. Tenaga tu nama dia tenaga pengaktifan. Okey. Apa dia tenaga pengaktifan? Adalah sejenis tenaga yang untuk memecahkan ikatan dalam substrat. Kita nak pecahkan ikatan dalam substrat tadi. Itulah maksudnya. Sebab tu dia perlukan tenaga. Tenaga pengaktifan tu tenaga yang kita guna untuk nak pecahkan ikatan dalam substrat. Okey. So, apa fungsi enzim? Jadi, bila ada enzim ini berfungsi untuk merendahkan tenaga ini. Bila ada enzim ni menolong merendahkan tenaga ini. Apabila tenaga ini menjadi lebih rendah, kadar tindak balas pun menjadi lebih cepat dan efisien. Nampak tak? Kaitan antara apa yang kita bincang, kaitan apa yang ada dalam buku teks ni. Saya dah ringkaskan. So, awak salin ini. Salin yang ni. Dan satu lagi, bila dah salin ni, kita nak tengok apa? Kita nak kaitkan dengan ni. Kita nak kaitkan dengan gambar rajah ni. Okay, kita tengok graf ni. Kita tengok graf. Okay, ini adalah graf. Okay, faham betul-betul graf ni. Paksi X adalah tindak balas dan paksi Y adalah tenaga dalam sesuatu sistem. Okey. Di sini ada dua graf. Okey. Satu graf yang berwarna merah, satu graf yang berwarna biru. Okey, kita tengoklah. Katalah ini adalah bahan tindak balas. Ini bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Ini hasil tindak balas. Ini bahan sebelum ditindakkan. Ini adalah hasil selepas tindak balas berlaku. Semua tindak balas memerlukan tenaga. Semua tindak balas mesti perlukan tenaga. Sebab itulah graf tu dia akan naik macam ni. Dia akan macam mana? Sini bahan. Dia akan jadi macam ni. Dia akan naik. Takkan ada graf yang macam ni. Ini maksudnya tak perlukan tenaga langsung. Mana mungkin tindak balas dalam badan kita langsung tak perlukan tenaga? Kalau macam ni, saya lukis lagi sekali ya. Kalau macam ni, maksudnya tak ada perlukan tenaga. Ini tak logik. Sebenarnya dia akan perlukan tenaga. Nampak tak? Macam ni. Sebelum dia akan dapat hasil dia. Okay, beza graf warna merah dengan graf warna biru tu. Graf warna biru adalah tenaga yang kita perlukan kalau kita tak gunakan enzim. Tanpa enzim. Tenaga yang kita perlukan untuk menghasilkan tindak balas tanpa menggunakan enzim. Nampak tak tenaga dia? Tinggi kan? Banyak. Kita perlukan banyak tenaga. Kita rugi ya. Rugilah kalau kita perlukan banyak tenaga. Sementara graf yang berwarna merah adalah tenaga yang kita perlukan apabila kita gunakan enzim. Apabila enzim terlibat dalam tindak balas tu. Nampak tak perbezaan dia? Yang ni tenaga pengaktifan yang agak rendah. Nak compare dengan yang warna biru tadi. Ini menunjukkan yang enzim adalah molekul organik yang akan menyebabkan tindak balas tu berlaku lebih cepat, efisien dan berkesan. Okey. Jadi, kerja awak, saya nak awak lukiskan juga graf ini dalam buku nota. Okey? Okey, itu saja untuk